بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahrul Madi jilid 18, muka surat 21. Jilid 18, muka surat 21. Kita masuk tajuk baru. Kata dia bab ma jaa fi sifati jima'i ahli jannah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan sifat bersetubuh isi-isi surga dengan perempuan-perempuan. Tajuk malam ni tajuk umur 18 tahun ke atas. Ketahuilah saudaraku, bermula jima isteri itu satu kesedapan yang dikurnia Tuhan. Yang ni orang yang menikah dah senyum faham. Ya. Dia start dulu. Bermula jima isteri adalah satu kesedapan yang dikurniakan Tuhan. Yang tu dia abang dulu. Maka ialah kesudahan, kesukaan berkahwin. Ultimately, orang putih kata, ultimately kita menikah ni apa? Selain daripada nak mengikut sunnah Nabi, selain daripada nak membina keluarga, selain daripada nak meramaikan umat Islam dan sebagainya, selain daripada tu yang kita baca malam. So pasangan yang berumah tangga tidak dapat nikmat ni, dia jadi kacau. Mulalah dia cerai tongkat Ali, kan? Lepas tu dia cerai Yuriko. Pasal dalam Yuriko ada tongkat Ali. Tak boleh jadi. Cerai tongkat Ali betul juga. Tak mau nak jadi juga. Tak dapat juga nikmat yang disebut oleh agama ni. Tak dapat juga nikmat. Maka inilah yang dia nak bagi tahu. Dia kata maka kesudahan kepada kesukaan berkahwin itu ialah jima. Itu kesudahan kepada yang kita cari. Maka diberi Allah Subhanahu wa ta'ala laki-laki itu mempunyai syahwat dan mempunyai keinginan kepada perempuan. Tuhan bagi benar. Orang yang menghadapi masalah pun dia nak kahwin. Walaupun dia tahu dia ada masalah, sehingga kan dia cari ubat yang macam-macam nak mengatasi masalah dia. Dia cari tabib yang bermacam-macam, boleh urut dengan urut profesional ni. Saya jumpa satu tabib profesional ni, kan? Bukan saya pergi jumpa dia, kebetulan terjumpa dia. Jadi nak kena bagi penjelasan yang jelas juga. Kebetulan jumpa dia. Kebetulan masa tu kaki ni ada kaki terpelecok, bengkak. Jumpa dia. Baik punya tabib tu keluar dalam surat abang apa ni, kan? Jadi kita pun dah jumpa dia ni, ambil kesempatan. Saya kata duk buka pusat rawatan di mana? Dia kata. Dia tengok saya satu macam. Pasal apa dia? Soalan dia tanya tu suspicious, orang putih kira. Saya kata dah baru ni duk main badminton jatuh, dia bengkak dekat pukul lali tu. Dia kata lega. Dia kata, saya minta maaf Ustaz, saya spesialis. Tak apalah, kata, beritahulah berapa kena. Kita ingat dia, abang dia spesialis, cak dia mahal. Kita kata tak apalah, beritahulah berapa kena, kita bincang, tengoklah. Tak, bukan macam tu. Tak, saya spesialis, dia kata. Saya tak urut tang lain. Kita pun dengar. Jadi, dia kata, saya yang tu saja. Yang tu saja. Saya pun salam kena, bangkit lari juga dia. Kita tak tahu. Kita ingat dia ni urut lagu macam satu badan punya urut. Rupanya dia ada kawasan dia. Jadi bangkit lari cepat-cepat, takut kawan dia duduk tengok. Baru tak nampak Ustaz dalam suri tu. Takut benda lalu ni.
Kita tak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah bagi dekat semua manusia. Nama kata orang lelaki-lelaki, Allah bagi dekat dia mempunyai syahwat kepada perempuan. Allah bagi. Kalau tidak ada syahwat pada perempuan, dia satu orang yang abnormal, dia kata. Satu orang yang ada something wrong. Ada benda tak kenal tentang mana, maka segeralah berikhtiar. Begitu. Baik, dan diberi Tuhan akan perempuan itu syahwat dan ingin kepada laki-laki. Lebih daripada laki-laki. Manakala orang perempuan pula, Allah bagi syahwat dekat dia. Kita laki-laki pun Tuhan bagi syahwat, perempuan pun Tuhan bagi syahwat. Tapi nafsu yang Allah bagi dekat orang perempuan lebih daripada nafsu laki-laki. Orang laki-laki ada nafsu, tapi ada pertimbangan akal. Orang perempuan Tuhan bagi nafsu juga. Ada juga pertimbangan akal, tetapi nafsu dia mengatasi akal. Maka dengan kerana itu, dalam banyak hal orang perempuan ni dia emosional. Pasal apa? Ni dia beritahu. Kerana memang Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang perempuan ni nafsu dia, emosi dia lebih daripada akal. Sebaliknya orang laki-laki Allah bagi akal dia lebih daripada nafsu dan emosi dia. Kebanyakannya begitu. Baik. Dia kata maka hal itu, maka sayubiah Tuhan memberi tiap-tiap orang itu syahwat dan ingin kepada makan minum. Nafsu yang Tuhan bagi bukan sahaja mendorong ke arah keperluan ini saja, tetapi juga nafsu berkait rapat dengan soal makan minum. Hanya masing-masing hal itu ada lain sedapnya dan lain lazatnya, tak sama. Kelazatan berjima tidak sama dengan kelazatan makan. Tapi dua-dua lazat, dua-dua sedap, tapi tak sama. Antara satu nikmat dengan satu nikmat, dengan satu nikmat dengan satu nikmat, tak sama. Kita tidak boleh samakan nikmat ketenangan dengan nikmat sedap makan, tak sama. Tapi nikmat. Tapi antara satu nikmat dengan satu nikmat, Allah bagi jadi tak sama. Betul, tengok betapa kehebatan Tuhan dalam menjadikan benda. Nikmat saja Tuhan boleh bagi lain-lain. Kita tak bercakap tentang soal lain. Tuhan jadikan ikan. Berapa jenis ikan ada dalam dunia ini? Dalam laut saja ada berapa spesies ikan. Dalam sungai, dalam tasik, dalam apa saja ada berapa jenis ikan. Jenis ikan saja Tuhan bagi jadi. Bukan saja bentuk dia tak serupa, muka dia tak serupa, rasa dia pun tak serupa. Hebat yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita. Maka demikianlah Allah jadikan nikmat kepada kita. Antara satu nikmat dengan satu nikmat tidak sama. Begitu. Bahkan lazat jima itu adalah lazat yang megah dan lazat yang sehabis-habis sukacita manusia. Dia kata yang ni cukup datang. Nikmat berjima ni dia kata lebih daripada nikmat makan, lebih daripada nikmat kita mendengar, lebih daripada segala-gala nikmat. Dia kata yang ni adalah satu nikmat yang sukar nak diceritakan. Masing-masing rasa aja, tapi nak cerita tak sampai ke tempat kita nak cerita. Perkataan yang kita guna tu tak mencapai maksud dia. Hebatnya nikmat jima yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Begitu. Dengan kerana itu, tiada Tuhan luputkan daripada hamba-Nya lazat jima itu. Satu daripada balasan amal ibadah dan taat akan Dia semasa di dalam dunia. Dengan kerana jima itu nikmat yang cukup hebat, maka orang yang masuk syurga juga Tuhan akan bagi nikmat jima kepada dia. Tapi Tuhan bagi kepada dia nikmat jima ni tidak seperti yang dia rasa atas dunia. Kalau atas dunia ni pun dia dah cukup dah dengan nikmat yang Tuhan bagi kepada dia, dah cukup dah, bersyukur dia kepada Allah. Di sana Allah ganda beberapa kali ganda lagi. Begitu. Maka dikurniakan Tuhan di akhirat kelak bermain-main dengan perempuan. Itu dia. Di akhirat esok Tuhan bagi dekat orang lelaki ini boleh duduk main-main dengan perempuan ini. Main-main maksud katanya berseronok suka. Dalam bahasa fiqhnya dia kata istimtah. Dalam bahasa fiqh dia kata istimtah. Istimtah ni maksud bukan mempermain-mainkan, tapi maksud dia mengambil nikmat daripada perempuan. Mengambil nikmat daripada perempuan. Itu dia panggil istimtah. Dan jimaknya lebih kuat daripada masa dia main dan jimaknya di dalam dunia. Ini kita nak abang pun dia cukup subjektif, sukar nak dijelaskan. Kalau atas dunia ni kuat dah. Tak tahu nak abang lagu mana kan. Tapi atas dunia ni kira sampai bini lari. Macam tu punya nak abang. Isteri ni sampai pening kepala dengan dia ni. Sampai tak boleh.
Orang banyak-banyak benda. Kesimpulan dia isteri ni dapat takut kat dia ni. Nak basuh baju pun kunci itu elok tak boleh. Dia ni leceh dia ni. Dia cukup leceh dia. Sampai buka pintu tengok pun jadi tak ketahuan. Kacau semua. Cukup kuat dia ni di atas dunia ni. Sampai isteri ni kata dekat dia, abang lah macam ni abang. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Dia kata abang nak nikah lebih. Mana nak cari tuan-tuan isteri main kata dekat suami macam tu. Ada ni abang pasang seorang lagi. Lagu tu punya duk ketang dengan. Tiba-tiba isteri ni tak boleh tahan dengan dia ni. Isteri ni kata kat dia, abang, kalau abang nak kahwin seorang lagi, saya tak alah. Saya tolong kira pula abang-abang yang mana satu saya tolong pergi kira. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Allah bagi dekat suami dia ni kekuatan jimat yang amat dahsyat. Ni dia kata. Orang yang begitu punya hebat di atas dunia. Tak hebat lagi. Akhirat esok Tuhan akan bagi dekat dia lebih hebat daripada kehebatan dia di atas dunia. Itu dia tuan-tuan. Dan dikurniakan syahwatnya dengan berganda-ganda. Maka bersedak-sedaklah seorang mukmin itu di sana main dan bersenda gurau dengan isteri-isterinya dan dengan gundiknya dan dijimaknya seorang kemudian daripada seorang dengan secukup-cukup puas nafsunya yang kuat itu. Itu dia tuan-tuan. Dia boleh dalam bahasa fiqh ni dia kata mualat. Mualat ni maksudnya kira bersambung. Habis orang, okey, next. Next dia panggil. Lagu tu punya habis. Next. Berapa orang ni nak habis hari ni? Tak habis tuan-tuan. Pasal Allah bagi dekat dia nikmat macam tu di dalam syurga itu. Ini satu motivasi pun dia juga. Lepas tu satu persepsi baru. Yang kita selama ni bila dengar syurga kita duk nampak lagu mana kan? Rupanya ada juga bab ni dalam syurga. Bahkan bukan setakat ada. Lebih dahsyat daripada yang kita ingat di atas dunia ni. Disediakan Allah di dalam syurga itu. Begitu. Bermula dalil yang menunjukkan ada kuat nafsu seseorang dalam syurga itu. Ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang ni seronok tuan-tuan. Bila kita baca kitab Baharul Mazi. Kitab hadis ni. Yang ni seronok. Kita baca, kita dengar. Mungkin ada orang tadi duk dengar. Dia kata ni karut ni tajuk malam ni. Dah tak karut. Ada hadis sebut tentang benda ni. Tak karut. Tak karut. Ada hadis menceritakan tentang benda ni. Bukan dia satu cerita omong-omong kosong. Dah. Dia bukan satu cerita sekadar nak bagi dengar seronok abdu balik. Dah. Sebaliknya cerita ni adalah cerita yang memang dinaskan di dalam hadis Nabi SAW. Kita tengok hadis dia. Dia kata an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. An Nabi SAW qala. Yu'tal mu'min fil jannah قوة كذا وكذا من الجماع قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك قال يعطى قوة 100. Dengar apa dia nak kata. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW. Nama sahabat itu ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW bersabda, diberi seseorang daripada mukmin di dalam syurga itu kuat bagian-bagian. Nabi kata orang yang beriman bila masuk syurga itu Allah bagi dekat dia kekuatan jimat ini kaza wa kaza. Dia kata makna cukup kuat. Masuk syurga Allah bagi yang cukup kuat dia kata. Dia kata yakni banyak kuat syahwatnya daripada jimat perempuan-perempuan syurga itu. Dia masuk sini dia jadi strong dalam syurga ni. Bila didengar oleh sahabat-sahabat Nabi, maka mereka itu pun lalu bertanya. Kata orang-orang itu, ya Rasulullah, adakah kuasa seseorang mukmin itu untuk kuat jimat di dalam syurga? Mereka ingat lagu atas dunia ni. Mereka ingat lagu atas dunia ni. Kira lagu tak larat lah lepas tu. Kira tak larat. Bila Nabi kata, siapa orang yang beriman bila masuk syurga, Allah bagi dekat dia kekuatan jimat. Bagi dekat dia kekuatan ni sampai lepas satu, dia boleh sambung-sambung. Sahabat bila dengar macam ni, sahabat kata, adakah Allah nak bagi kuat sampai macam tu? Sahabat kata. Maka sabda Nabi SAW, dikurnia Allah kuat 100 orang. 100 tu. Tu yang look next tadi ni. Dia boleh pergi 100. Putus pinggang. Orang lah kata. Dalam syurga tak putih tuan-tuan. Tak ada apa-apa. Demikianlah janji yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang berpeluang masuk ke dalam syurga dia. Coba tengok.
Islam tidak melupakan soal ini. Islam tidak melupakan soal ini. Sebaliknya Islam menyediakan peluang yang seumpama ini kepada orang-orang yang di atas dunia berjaya menahan nafsu dia. Di atas dunia dia kuat nafsu, tapi dia tahan. Dia tak salurkan nafsu dia ke jalan yang tidak diredai Tuhan. Apa dia jalan yang tak diredai Tuhan? Yang pertama, zina. Pasti Tuhan tidak redha. Yang kedua, orang yang mengeluarkan mani dengan tangan sendiri. Yang ini kena sebut juga. Benda ni menjadi amalan. Menjadi amalan sebahagian daripada budak-budak muda yang belum kahwin. Dia terlampau sangat bernafsu, maka dia keluarkan nafsu dia ni dengan menggunakan tangan sendiri. Di dalam sebuah hadis yang tidak sahih, yang tidak mencapai taraf hadis sahih, ada menyebutkan bahawa Nabi SAW kata, orang yang memuaskan nafsu dia dengan tangan sendiri, maka tidak ada ayat dalam dunia ni yang boleh mengangkat hadas dia. Nahabak kata berdosa dia ni. Tapi hadis ni bukanlah hadis sahih dan tidak boleh berdiri hujah. Tetapi boleh dibuat sebagai satu peringatan dan pengajaran. Jangan ada di kalangan kita yang kita buat benda-benda yang tak elok seumpama. Baik. Dia kata, dan kata orang-orang itu kepada Nabi, bolehkah jadi kuat sampai macam tu? Sabda Nabi, dikurniakan Allah kuatnya 100 orang. Maka manakala Tuhan kurnia yang demikian itu, maka berapa ratus kali jimat pun tiada menjadi letih dan tiada menjadi penat. Dia punya kekuatan dia tu macam 100 orang punya kekuatan himpun main. Kalau seorang boleh jalan 2 kali, 200 kali. Kira dia macam tu. Maknanya Allah bagi dekat manusia yang beriman kepada dia ni, bila masuk surga, Allah bagi kepada manusia ni kemampuan untuk melakukan perbuatan jimat ini beratus-ratus kali ganda. Begitu. Itu sebagai satu anugerah nikmat Allah kepada orang yang di atas dunia ni boleh taat kepada perintah dia. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Zaid bin Arqam, dan katanya lagi bermula ini hadis sahih. Lagi gharib tiada kami ketahui akan dia daripada hadis Qatadah, daripada Anas, melainkan daripada hadis Imran Al-Qattan. Tajuk baru. Dia kata bab ma jaa fi sifati ahli al-jannah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat orang-orang yang menjadi ahli syurga. Ahli syurga ni macam mana bentuk dia, form dia macam mana, sifat dia macam mana. Ketahuilah saudaraku, orang-orang yang mendiami syurga itu, maka tidaklah ada sehadi-hadi tinggi nikmat dan sukacita tinggal di dalamnya. Syurga ni tempat balasan nikmat. Tak ada lah nikmat yang tak ada dalam syurga. Melainkan semua nikmat ada dalam syurga. Itu maksudnya. Maka tiada ada di sana itu melainkan bersuka-suka dan bersedap-sedap sahaja. Dalam syurga ni kira fikir seronok, fikir nak duduk selesa aja. Tak ada nak fikir susah apa dah. Bukan setakat tak gaduh fikir susah buat kerja. Sebaliknya tak payah fikir tentang susah. Susah yang seumpama dengan susah yang lain. Bukan gaduh fikir susah nak buat kerja, susah nak pergi cari makan, nak buat kerja apa, nak pergi minta kerja. Tak. Bukan soal-soal kesusahan tu. Susah nak beribadat pun tak gaduh fikir dah. Sebab duduk dalam syurga, kita tak disuruh lagi dah beribadat kepada Allah. Walaupun ada hadis yang menceritakan penduduk syurga ni sentiasa berzikir kepada Allah. Tetapi zikir itu bukan disuruh. Tetapi zikir itu terbit daripada hati yang bersyukur kepada Allah. Tuhan tak suruh. Maknanya orang yang duduk dalam syurga, kalau dia tidak sebut Alhamdulillah, tak salah bagi dia. Tak salah bagi dia. Tetapi oleh kerana Allah bagi nikmat kepada dia, terkeluar di mulut dia Alhamdulillah. Itu maksudnya. Tak suruh. Allah tak suruh semayang, Allah tak suruh puasa, Allah tak suruh berzikir, Allah tak suruh baca Quran, Allah tak suruh. Tidak ada taklif ke atas orang yang duduk dalam syurga. Melainkan berseronoklah hampa dalam syurga. Ni yang kata syurga. Hak kena buat kerja ni, lah ni. Belum mati ni kena buat. Macam-macam benda Allah taklif ke atas belakang kita. Kita kena semayang, kena puasa, kena keluar zakat, kena pergi Mekah buat haji. Selain daripada itu, kita kena pastikan kita hidup dalam keadaan buat kebaikan dan sebagainya. Semua benda ni ditaklifkan, diberatkan ke atas bau kita. Masuk surga, semua taklif ni Tuhan ambil balik. Hang seronok dalam surga sudah. Begitu. Maka tiada mengenai apa suatu susah dan duka cita dan barang yang memberi mudarat dan penat. Itu dia. Duduk dalam surga ni tak ada penat. Penat ni tak ada langsung. Susah tak ada langsung. Melainkan senang dan selesa semata-mata.
Dan tiada dikenakan kotor dan cemar, bahkan sentiasalah dalam bersih dan hening pakaian dan badan. Duduk dalam syurga ni bersih, sedia kita ni bersih. Ujung rambut sampai ujung kaki bersih, nampak seronok. Begini keadaan dalam syurga. Dan cukup memakai bau-bauan yang sedap-sedap. Dan rupa diri mereka itu masing-masing macam bulan purnama. Orang yang duduk dalam syurga ni nampak ni kira orang suka. Begitu. Baik, dan apabila mereka itu makan dan minum, tidak berhajat mereka itu kepada jamban, tempat kencing dan tempat berak. Makan ada, minum ada, macam-macam benda ada dalam syurga, tapi tak ada berak kencing ni, tak ada benda. Tak ada. Kerana syurga bukan tempat kosong, bukan tempat cemar. Sedangkan berak kencing ni semua adalah kerja kosong dan kerja cemar. Maka dalam syurga hanya ada makan, ada minum. Tidak ada benda-benda cemar. Tidak ada kencing, tidak ada berak. Atas imus tidak ada di dalam syurga. Benda ni dijelaskan dalam hadis dia. Dan kotor tempat berludah tak ada. Tempat nak ludah pun tak ada. Jangan kata kencing berak. Nak ludah pun tak ada. Duduk dalam syurga ni tempat yang cukup hygienik. Orang kata lah. Cukup bersih, suci. Cukup elok. Begitu. Bahkan semua makanan itu menjadi peluh yang diharumkan bau badan semacam bau kasturi. Kalau terbit peluh ni wangi. Ini yang kata syurga. Maka cukuplah tuah seorang yang tinggal di dalam syurga itu dengan berbagai nikmat bersukaria setiap hari dengan isteri dan gundiknya. Duduk dalam tu kira seronok aja. Dengan isteri, dengan pelayan kita, dengan macam-macam nikmat yang Tuhan bagi, maka seronok sahaja tempat dalam syurga. Maka sekalian yang tersebut itu dikhabarkan oleh Nabi SAW kepada kita sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu zumratin talijul jannah suratuhum ala suratil qamar lailatal badr لا يبصقون فيها ولا يمتحطون ولا يتغوطون. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Nabi SAW, awal-awal puak yang masuk dalam syurga itu adalah atas rupa muka mereka seperti muka bulan malam penuh purnama. Dia duduk main bulan juga. Orang yang mula-mula masuk syurga ni, dia kata masuk dalam keadaan rupa dia tu macam bulan. Maksudnya apa? Muka dia tu macam bulan purnama, penuh bercahaya dan sebagainya. Hebat orang yang mula-mula masuk ke dalam syurga. Dan tiada mereka itu berludah. Dan tiada mereka itu mengeluarkan air liur di dalamnya. Duduk dalam syurga ni, ludah ni tak sekali-kali. Ludah ni tak terbit sekali-kali. Kerana syurga itu tempat bersih dan tidak menyediakan tempat untuk orang berludah. Begitu. Dan tiada mereka itu membuang hingus. Tak terbit hingus. Duduk dalam syurga ni tak kena semua. Tak ada hingus, air liur, ludah apa semua tak ada. Tempat elok. Dan tiada mereka itu berak dan juga kencing. Ini hadisnya. Masuk dalam syurga ni nama kata buang air tak ada, tuan-tuan. Begitu. Bahkan semua makanan yang dimakan dan diminum menjadi peluh belakang. Dia tak keluar jalan depan, jalan belakang dia tak keluar. Habis sangat dia keluar dalam bentuk peluh. Peluh tak keluar tu pula wangi macam kastur. Ini keadaan penduduk syurga. Sambung hadis itu. Dia kata aniyatuhum fiha az-zahab wa ansyatuhum min az-zahab wal fiddah wa majamiruhum min al-alwati wa rashhuhumul misk. Maksudnya bermula bejana mereka itu yakni di dalam syurga itu daripada emas. Ni bekas ayak ni buat pada emas. Tuan-tuan, kita atas dunia haram menggunakan bejana buat pada emas. Haram. Tak boleh. Tapi di dalam syurga itu bejana semua buat pada emas. Emas ni pula bukan macam emas atas dunia ni. Sebaliknya emas syurga. Itu lain juga yang tu pun. Lain juga. Kalau emas, umpama emas atas dunia ni pun hebat dah. Dah Allah tak kira. Emas atas dunia ni tak ada nilai sisi Tuhan. Sebaliknya emas yang Tuhan sedia di akhirat itu emas yang tidak ada atas dunia ni. Begitu. Dan bukannya emas seperti mana emas dalam dunia. Dia abangkan. Emas yang kata berjana, tempat simpan air buat pada emas. Emas itu bukan emas dalam dunia ni. Bahkan lebih baik daripada itu.
Emas ni emas yang lebih baik daripada emas yang ada atas dunia. Lebih baik pada tu. Hanya serupa pada nama. Dia kata. Nama emas jugalah. Tapi bukan emas yang berada atas dunia. Tetapi rupanya lebih bagus dan lebih cantik daripada emas atas dunia. Emas atas dunia ni tuan-tuan. Tuan-tuan kalau biasa pergi Mekah Madinah. Pergi buat haji tapi buat umrah kan. Orang perempuan ni dia suka pergi Mekah Madinah pasal apa? Pasal apa? Selain daripada pasal mereka pun tak ingin Nabi buat ibadat dan sebagainya. Selain daripada tu, pasal mereka syok dengan kedai emas. Oh banyak sungguh. Yang kata kedai emas di Mekah, di Madinah, di Kedah, baik di mana pun. Kedai emas ni berpintu-pintu kedai emas. Masuk tu dia jadi lagu nak kena histeria. Tengok gelang ni tunjuk kat kita, elok abang. Kita kata semua elok. Kita kata, duduk jawab tu kira lagu macam nak ajak keluar cepat lah. Tak lagi lagu tunjuk lagi tunjuk ni Arab ni pun buat keluar cincin, buat keluar gelang, buat keluar rantai tengkok, buat keluar tu tengok abang ni pun elok abang no. Kita kata semua elok. Berapa kali nak abang dah? Abang sekali sudah lah. Kalau tak elok dia patah jual kita kata. Kan? Tu cara jawab tu kira siru lah. Siru lah no. Kata apa ni lepas semayang lohong pun nak main kedai emas, lepas semayang atas pun nak main kedai emas apa ni? Lah ni tak usah kita batal pun nama kita di hotel main tidur kedai emas. Itu mula lah tu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal emas dengan orang perempuan ni hadir. Habislah. Dan ulang tahun perkahwinan, pergi beli rantai emas bagi kat dia satu. Senyum ni seminggu. Seminggu senyum. Tak boleh kita sebut sikit apa berapa lama tak makan laksa. Esok tengok beli ikan duk pergi nak buat apa laksa. Pasal apa? Rantai emas. Manusia terutamanya orang perempuan dengan emas ni hadir tuan-tuan, habis. Maka dengan kerana itu Islam, agama kita memang kita dekat kita. Nak habang kata benda yang hampa suka sangat atas dunia ni Allah bagi dalam syurga. Bahkan hak Tuhan bagi tu lebih baik daripada yang hampa tu suka lah ni. Itu tujuan. Nampak tak? Dia kata maka disebutkan nama yang demikian itu kerana ahli dunia tidak tahu barang galian lebih elok daripada emas. Oh, itu dia. Pasal apa yang dalam hadis ni Nabi SAW sebut, dia kata aniyatuhum fiha az-zahabu. Bejana hadut tuan ayat bejana tu pun dibuat daripada az-zahabu. Zahab makna dia emas. Pasal apa dia guna perkataan emas? Pasal emas ni manusia cukup tahu. Sebut kata emas, mahal semua orang tahu. Cukup orang-orang perempuan saja tahu. Laki-laki pun tahu lah ni tuan-tuan dengan emas ni. Tuan-tuan tengok berapa ramai orang laki-laki lah ni pakai cincin emas. Berapa ramai tu ada. Gelang emas pun pakai. Orang lelaki-lelaki lah ni. Bila orang duk kata haram, dia kecoh juga sikit. Dia buat suasa. Suasa ni apa? Emas campur perak. Dia terbiang nak buat juga. Orang kata lelaki-lelaki tak boleh pakai emas. Dia kata saya akan pakai emas, saya pakai suasa. Suasa tu apa? Suasa tu campuran emas dan perak. Emas ada tak ada? Ada. Itu macam mana? Dah yang ni suasa. Jawablah lebih mana pun anda pakai. Tapi adalah lebih baik kalau sekiranya kita ambil langkah berhati-hati. Bila kata emas tak boleh, walau sikit, walau banyak tak boleh. Walau campur, walau tak campur tak boleh. Tapi nama kata manusia ni, dia nak sikit dia nak buat juga. Tuhan tak bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Demikianlah manusia dengan emas ni. Sampai cincin emas, sampai gigi emas dia dibuat. Itu pasal apa tu? Pasal suka kepada emas. Walaupun gigi tu bukan emas betul. Yang tu plated. Plated ni tak salah. Yang frame, plated. Plated ni bukan emas. Color emas. Bukan emas. Gigi tu nama gigi emas. Tapi bukan emas betul tu. Kalau betul tu. Hari dia mati, anak dia buat pelayar jalan dulu ni. Yang main nak kepak ambil. Nama saja gigi emas. Seperti mana nama pisang emas. Begitu saja. Nama saja emas. Tapi bukan emas yang dimaksud tak boleh agama. Begitu. Baik, yang dia nak beritahu di sini ni emas sungguh. Bahkan emas yang lebih baik daripada emas yang ada atas dunia. Dan lebih berharga daripada emas yang ada di atas dunia. Maka dia khabarkan dengan nama yang demikian itu. Maka kerana itu, sengaja dipilih perkataan az-zahab, perkataan emas ini. Sebagai nak menggambarkan satu tarikan kepada orang untuk buat kebajikan. Kerana dengan kebajikan itu, Allah akan bagi ganjaran kepada dia nikmat dalam syurga. Begitu. Dan bermula sikap dan juga sisir orang yang di dalam syurga itu daripada emas dan perak. Sikat pun daripada emas dan perak. Allah punya nak bagi orang yang masuk syurga ni nikmat. Dan perasapan mereka itu daripada kayu aluwah. Ini nama jenis kayu. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, Hotel Hilton,
Hotel Hilton Mekah hak bawah ada KFC apa semua tu. Dekat satu lot kedai di ground floor Hotel Hilton tu ada satu kedai dia jual jenis-jenis. Jenis-jenis kayu hak orang duk guna buat perasak. Perasak nak bagi wangi rumah ni. Rumah Arab memang dia ada lah benda ni. Dia buat siap dah pasang di pelang tarik main macam dapur tu. Kemudian dia duk bubuh kayu ni. Bila bubuh tu semerbak satu rumah bau wangi. Begitu. Semerbak dalam rumah tu habis pakat bau wangi. Maka di dalam syurga itu pun dia kata ada perasapan. Ni jenis perasap ni macam kemian tu. Perasap tu ada. Daripada kayu aluwah. Nama jenis kayu. Kayu aluwah yang lebih harum daripada stanggi. Stanggi itu wangi dah. Kayu aluwah ini lebih wangi daripada stanggi. Maknanya dalam syurga ni bau tu wangi saja. Ni yang dikatakan syurga Allah. Tak bau macam kelang getah kaitong tasik keluar ni semua tak bau. Begitu. Dia kata dan peluh mereka itu bau kasturi. Kalau terbit peluh wangi. Tak ada bimbang dah. Kain baju tak payah basuh lah. Wangi belakang semua. Dia kata walikulli wahidin minhum zawjatan yura mukhu suqihima min waraqil lahmi min al-husni. Dia kata walikulli wahidin minhum zawjatan yura mukhu suqihima min waraqil lahmi من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية. Ini kita faham. Dia kata dan tiap-tiap seorang daripada ahli syurga yang masuk ke dalam syurga itu ada dua isteri lain daripada gundiknya. Dia kata masuk lagu tu ada dua kita. Dua tu isteri hak Tuhan bagi. Kan? Dua tu isteri hak Tuhan bagi. Pelayan pula lagi. Dia panggil gundik. Dulu hak ada gundik ni cuma demang lebar daun saja yang ada gundik. Macam kita baca sejarah Melayu lama. Demang lebar daun, awang sulung merah muda, jenis-jenis macam ni. Depa ni saja orang yang ada gundik-gundik ni. Tapi kita masuk dalam syurga itu masuk tu register nama aja dua ada dari kanan kita. Lepas tu hak lain pelayan-pelayan yang merupakan gundik kita. Tuan-tuan tahu ada satu orang kawan, dia beritahu kat saya. Dia kata kuliah di masjid Jami' Al-Badawi. Hari Jumaat minggu pertama ni, isteri dia tak umat. Saya kata pasal apa pula? Dia kata masjid lain dia mau pergi, tapi masjid Jami' Badawi dia tak umat. Dia pasal apa? Dia kata tak bagus tajuk tu. Ni tajuk yang kita baca ni tak bagus. Bini dia kata ada. Dia kata pasal apa tak bagus, orang lain suka. Tak, dia kata pimai-pimai cerita lelaki dia dapat bini lain. Tak bagus dia kata. Dia kata alih mai duk habaq masuk surga, orang lelaki-lelaki dapat bini, seorang dapat bini, dua orang dapat bidadari lah, apalah semua. Perut becik sampai nampak tulang lah, apalah semua. Dia kata kami ni duk nganga dengar aja tak boleh apa. Ni ada seorang kawan beritahu. Kan, jadi dia kata tak main lah. Dia nak beritahu main lah. Main lah. Ada abang orang perempuan pun ada. Kan, sikit hari lagi dia nanti abang. Lah dia abang orang lelaki-lelaki dulu. Ya. Abang orang lelaki-lelaki dulu. Pasal apa? Pasal orang lelaki-lelaki dulu buat kereta main. Jadi dia kena bagi semangat dekat orang lelaki-lelaki dulu. Baru orang lelaki-lelaki mau main. Kalau kitab ni dia mula dengan hak orang perempuan punya. Orang perempuan saja tu suka main. Suami tak main tak boleh main juga. Dan jadi penulis kitab ni pun dia baca tak benda. Jadi dengan kerana tu dia bagi hak lelaki-lelaki dulu. Dan ia adalah isteri daripada perempuan-perempuan dunia. Itu dia. Cuba dengar. Saya ulang lagi sekali. Dia kata dan tiap-tiap seorang daripada ahli yang masuk syurga itu dua isteri lain daripada gundik. Dan ialah isteri daripada perempuan-perempuan dunia. Maksud dia apa? Bini kita lah boleh jadi isteri kita dalam syurga. Itulah dia kata kena main. Itulah kita kata kena main. Walaupun Allah bagi bidadari dekat orang lelaki-lelaki dalam syurga. Tetapi atas request. Atas permintaan. Kalau kita minta dekat Allah, ya Allah hantar main baliklah saya punya itu ni. Tengok-tengok ada sebelah. Alangkah baiknya kalau sekiranya kita orang perempuan ni pastikan kita jadi isteri yang solehah. Supaya dalam suami menerima keseronokan itu, dia ingat kat kita. Tapi kalau atas dunia ni kita hidup jadi tandir dia. Kain baju dalam besen kita yang duk kena. Suami kena basuh. Kalau di atas dunia ni kita hidup atok kerja bagi dekat suami kita dan sebagainya, esok suami kita masuk surga, Allah offer dekat dia 2 seat kosong. Kan nak buh siapa? Dia nak bubuh ke kawan ada suruh dia basuh baju ni?
Dia kata minta maaf. Aku tak mau tuan. Dia kata, mai dia ni aku kena basuh kain lagi dalam syurga. Jadi hantar mai dekat aku. Dia kata orang yang agak boleh tak kacau aku dah. Ini yang kita duk bagi tahu orang perempuan ni dia kena jaga lagi kan. Orang perempuan ni dia kena jaga suami dia. Bukan kata nak perkenal orang perempuan. Tapi memang itu aturan agama. Dan kebaikan dia akhirat esok baru kita nampak. Suami request. Suami minta, ya Allah, aku mau dia ni. Hak isteri aku dulu ni. Hari ni mai jadi isteri aku di sini. Tuhan bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dua isteri itu boleh dinampak anak tulang betihnya daripada luang dagingnya. Dari sebab segaknya dan cantiknya. Walaupun atas dunia ni isteri kita ni tak sampai macam ni. Tapi esok di hari akhirat. Bila dia jadi isteri kita, Allah jadikan dia ni segak cantik dan sebagainya. Lebih segak, lebih cantik daripada hak dia adalah. Dia ada juga. Tapi Allah ubah muka ni bagi jadi lebih segak daripada dulu. Begitu. Dan tidak ada berselisih fikiran antara segala isteri dalam syurga itu. Dan tidak berbenci-bencian seperti isteri-isteri dalam dunia. Itu dia. Atas dunia ni kalau kita ada 2, 3 ataupun 4. Ada saja cerita. Dia tak jadi cantik lebih tu. Ada orang yang boleh buat jadi cantik. Tapi dia tak mau nak jadi cantik elok tu. Satu hari ada juga bunyi tangsu tak kena, tang ni tak kena, cemburu kat hang, cemburu kat aku. Aku nak kata kat hang, nak kata. Ada juga. Dalam syurga itu tuan-tuan. Tuhan bagi dekat kita 2 isteri. Antara mereka 2 orang ni tak ada sikit dalam hati ni. Tak ada sikit berasa nak kecil hati, nak kata dekat sama-sama mereka. Tak ada. Allah ambil perasaan tak elok tu buang daripada hati mereka ni. Apabila mereka dihidupkan dalam syurga itu ni. Bermula hati mereka itu semacam hati orang yang seorang. Yang ni tidak mau berselisih. Dan tidak bermarah-marah. Dan tidak bermaki-maki. Dan tidak berbenci-benci. Bahkan masing-masing dalam sukacita menurut derajat dan pangkat yang dikurnia Tuhan kepadanya. Maksudnya apa? Mereka ni sehati sejiwa. Sama-sama isteri dalam syurga ni, kalau ada 2, kalau ada berapa pun, sama-sama mereka ni sehati sejiwa. Aku suka, hang pun suka. Hang suka, aku pun suka. Kira tak ada perselisihan sama sekali. Allah akan bagi macam ni dalam syurga itu. Dan mengucap mereka itu, yakni penduduk syurga itu, akan tasbih bagi Tuhan pagi dan petang. Dan mengucapkan tasbih mereka itu bukannya diberati. Bahkan dialah bersedak-sedak sahaja. Semacam orang bersedak-sedak menarik nafas keluar masuk di dalam badan. Mengucap tasbih. Orang yang duduk dalam syurga ni, subhanallah. 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 Ini perkataan orang duduk dalam syurga. Sentiasa nak memuji Allah. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Menyebutkan subhanallah itu tidak diberati. Maksudnya tak dipaksa, tak disuruh. Sebaliknya, orang yang duduk dalam syurga ni, sendirinya dia rasa nak sebut. Kerana nikmat yang Tuhan bagi kat dia banyak sekali. Itu maksudnya. Kata At-Tirmizi bermula ini hadis sahih. Masalah, dia kata. Ahli syurga itu cukup bagus dan cukup cantik dijadikan Allah. Tidaklah seorang yang masuk syurga itu buruk dan bodoh rupanya semacam di dunia ini. Dia kata kita atas dunia ni tuan-tuan ada cacat celah. Kita atas dunia ni ada cacat celah kita. Ada. Tak banyak sikit ada lah. Ada tempat-tempat yang menjadi kecacatan kita. Segala kecacatan yang ada kat dunia ni masuk syurga Tuhan buang habis. Tuhan buang habis. Melainkan kita dalam syurga esok ni tidak ada rupa buruk, tidak ada rupa bodoh, melainkan rupa kita ni elok-elok belakang. Maka tidaklah jikalau orang itu elok di dunia masuk syurga dengan elok dan kita bodoh dan buruk, maka masuk dia dalam keadaan bodoh dan buruk. Bahkan di sana Tuhan hilangkan segala rupa yang bodoh pada masa di dunia ini dan cukup semua kejadian. Kalau atas dunia ni dia mata dia buta sebelah. Kalau atas dunia ni kaki dia rengkak sebelah. Kalau atas dunia ni apa-apa juga benda yang ada kepada dia yang berupa kecacatan pada dia, masuk syurga elok habis. Hak mata atas dunia dulu buta sebelah. Kaki hak dulu rengkak jadi elok. Semua Tuhan ubah bagi jadi elok. Orang yang sama, tetapi Allah ubah. Allah recon dia. Recon dia kaya dia. Ada kaitan lah ni, kaitan recon. Recondition. Condition dia tu buat lain bagi jadi elok balik. Begitu. Baik. Dan tidak pudung kaki, dan tidak pudung tangan, dan tidak buta mata, dan tidak pudung telinga, dan tidak rompong hidung, dan tidak belah bibir, dan tidak kelu, dan tidak uduh rupa muka dan buruk badan, bahkan semuanya elok dan sempurna kejadian dengan muka semacam bulan. Itu main lagu tu juga. Dan badan itu putih hening sampai nampak otak dalam tulang, dia kata. Dan juga berpakaian dengan pakaian kemegahan dan berhiasan dengan pakaian emas
seperti bergelang tangan, bermegah dan bermahkota di atas kepala dan sebagainya. Dia kata. Cerita kata hak tak elok ni tak ada, tuan-tuan. Atas dunia ni gigi kita jadi lagu mana kan? Tak ada. Akhirat esok kira dia main elok. Atas dunia ni bibir mulut ni jadi rabit sikit dah. Esok pi elok. Atas dunia ni lagu macam mana kan? Rambut kita ni lagu tak mau tumbuh lah, apalah semua macam esok elok. Atas dunia ni tak tumbuh, tengah-tengah ni terpaksa ambil rambut tepi ni lagu tabuh ke atas lagu tu. Atas dunia ni lagu tu. Yang tu menjadi aib bagi dia. Dia rasa aib. Padahal tak ada apa-apa pun yang tu. Tak ada apa-apa. Tapi dia rasa aib dengan kecerahan dia tu. Dia rasa aib. Esok Tuhan angkat semua aib ni. Melingkar rambut tumbuh lebat. Lagu mana hama Tuhan bagi. Itu dia yang kata surga ni tuan-tuan. Kita bila baca ni apa tuan-tuan? Bila baca ni, cerita di sebalik yang kita baca ni ialah dia nak encourage kita. Dia nak timbulkan semangat kita untuk mempertingkatkan amal saleh kita kepada Allah. Supaya kita dapat semua benda kita baca. Itu di sebalik cerita yang kita baca. Maka tidaklah dapat kita merupakan keadaan cantik ahli surga itu. Kerana tiada suatu bandingnya di dalam dunia. Kita nak abang tak boleh sebab tak ada bandingnya. Dan tersebut dalam Quran dan hadis. Atas jalan menghampirkan pengetahuan juga. Kalau dalam Quran sebut kata surga macam ni, macam ni, macam ni. Dalam hadis sebut surga macam ni, macam ni, macam ni. Bukan macam yang tu. Tapi lebih daripada tu. Cuma dia habak tu kadar nak bagi kita nampak-nampak begitu aja. Tapi bukanlah macam yang kita gambarkan dalam kepala. Bahkan lebih baik daripada yang kita teringat dalam kepala. Begitu. Jikalau tidak, maka di sana itu berlebih-lebih adanya, iaitu barang yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di hati. Semuanya ada dalam syurga. Tak terlintas. Ada dalam syurga. Begitu hebat sekali surga Allah ni. Maka jikalau demikian itu, bagaimana kita dapat nak memperikan. Dan juga satu hadis yang mengkhabarkan kecantikan ahli surga itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya, An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law anna ma yuqillu dhufrun mimma fil jannah bada la tazakharafat lahu ma baina khawafiqis samawati wal ardh." Dia kata, cuba dengar apa ni Nabi nak habaq kita. Dia kata surga ni, apa dia? Hadis diriwayat daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri. Nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dia, "Jikalaulah sekiranya kadar barang yang dibuangkan kuku daripada barang yang di dalam syurga itu zahir dia ke dunia ini, nescaya terhias baginya barang yang antara segala pihak 7 petala langit dan bumi." Faham tak? Ayat dia ni bila baca hak Arab tu faham sikit, baca hak terjemah jadi tak faham lagi. Kan? Kadang-kadang lagu tu. Terjemahan ni susah juga. Terjemahan ni. Dia kita nak alih ke bahasa kita, nak bagi mencapai maksud tu, kita takut tak sampai. Enggak. Ni, dia nak habaq ni apa? Dia kata lau annama yuqillu dhufrun mimma fil jannah bada la tazakharafat lahu ma baina khawafiqis samawati wal ardh. Dia nak habaq kata kalaulah kuku ni dhufrun ni maksud kuku. Kalaulah dhufrun kuku penghuni syurga ni dikerat. Kawah duduk dalam syurga ni kerat kuku dia. Kuku hak dia kerat tu, hak jatuh tu, kuku hak dia kerat tu, kalau kuku tu jatuh naik ke atas dunia, kuku tu penduduk dunia ni ambil buat hiasan dalam rumah. Dia nak habaq yang tu. Boleh tak? Apa maksud dia? Allahu Akbar. Orang yang duduk dalam surga ni, sisa buangan dia tu, hak dia tak mau pakai di dalam surga ni, hak dia buang tu atas dunia ni merupakan perhiasan yang paling elok. Hak dia duduk gantung di dinding surga tu lagi lah kalau turun metan ni. Berebut yang tu mati syahid habis semua. Ni Nabi nak habaq ni, dia kata law anna ma yuqillu dhufrun ni, kalau hang kerat kuku, penduduk syurga kerat kuku ni, kuku hak kerat tu jatuh mai ke dunia ni. Berebut penduduk dunia ni nak ambil buat perhiasan dalam rumah kerana cantiknya kuku hak kerat tadi ni. Benda tu penduduk syurga buang, kita ni ambil buat hiasan. Nak habaq lagu tu. Kalau benda hak buang cukup kita sanjung tinggi, hak tu ada dalam syurga tu Allah yang mengetahui. Itu dia nak habaq. Sambung hadis tu. Dia kata walau anna rajulan min ahli al-jannah ittala'a fabada
asawiruhu la qamasa daw asy-syamsi kama tatmisu kama tatmisu syamsu daw an-nujum. Dia kata. Dan jikalau sekiranya seorang daripada ahli syurga itu terbit dia akan keluar, lalu zahir dia akan segala gelang-gelangnya, maka tentulah padam cahaya matahari. Dia. Kalau salah seorang daripada penduduk syurga, duduk dalam syurga ni Tuhan bagi pakai gelang. Kalaulah seorang daripada penduduk syurga yang dipakaikan gelang ni, dia ni boleh keluar daripada syurga, mai ke atas dunia ni. Mai dalam keadaan memakai gelang yang bercahaya tu. Kalau dia boleh mai atas dunia ni, cahaya gelang dia tu memadamkan cahaya matahari. Itu dia. Nabi kata tuan-tuan. Nabi kata. Dan jikalau sekiranya seorang daripada ahli syurga itu terbit dia dan keluar, lalu zahir segala gelang-gelangnya, maka tentulah padam cahaya matahari. Sebagaimana matahari memadamkan cahaya bintang-bintang. Bila siang keluar matahari, padam habis bintang ada atas langit ni semua tak nampak kerana terangnya cahaya matahari. Cahaya matahari hebat nak banding dengan bintang. Tetapi cahaya gelang penghuni syurga itu lebih hebat daripada cahaya matahari. Itu dia nak abang yang tu. Sebagaimana matahari memadamkan cahaya bintang, maka inilah satu peri. Peri maksudnya apa nak kata, peri bahasa, perumpamaan. Maka inilah satu perumpamaan kecantikan ahli syurga itu. Kata Imam At-Tirmidzi, ini hadis gharib. Wallahu a'lam. Ini kita masuk bab ma jaa fi sifati siyabi ahli jannah. Lepas ni kita tengok bab tentang sifat pakaian ahli syurga. Apa yang ahli syurga pakai dalam syurga. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين